berdiri. Dia tak kuasa. Dia pun duduk atas kursi. Okey je. Duduk atas kursi, duduk atas meja, duduk atas lantai, sama je. Tapi sunnah Nabi atas lantai. Sebab Nabi uzur, Nabi wafat, Nabi solat duduk atas lantai. Itu sunnah. Tapi duduk atas kursi itu tak masalah. Orang semaya atas lantai. Orang semaya atas kursi. Dia rokok macam mana? Tunduk ke hadapan. Sama ke tidak? Sama saja. Tak ada masalah. Dia duduk. Ni hak uzur betul-betul lah. Hak tak boleh berdiri langsung. Dia duduk. Daripada ada takbir dia duduk. Dia duduk atas kursi ke duduk atas lantai ke duduk lah. Okeylah. Tak ada masalah. Dia pun rokok. Ketika solat atas lantai. Ketika solat atas kursi dia rokok macam mana? Tunduk ke hadapan. Sama. Tak ada masalah. Dia pun i'tidal. Dia kena duduk. Sama. Dia duduk antara sujud. Dia tinggal sujud ni. Duduk antara sujud. Atas lantai ke atas kursi sama. Dia duduk tasyahud. Atas lantai ke atas kursi sama. Persoalannya ni, sujud. Syaratnya kena bumi 7 anggota. Kemudian syarat yang ketujuh di bawah. Tapi tengok syarat ketujuh di bawah. Ketujuhnya meninggi akan punggungnya daripada tengkok, daripada kepala dia. Syarat kena tankis. Tankis ni panggil apa? Menungging. Syaratnya wajib tinggi punggung daripada kepala. Kalau punggung dengan kepala satu aras, tidak sah rukun sujud. Satu aras macam mana? Di sujud tempat tinggi. Dia duduk bawah. Di sujud atas tempat tinggi sikit. Bukit. Sujud di lereng bukit. Menyebabkan kepala dia kena tempat sujud. Tempat sujud tapi tinggi. Jadi dengan punggung ni separas. Maka tak sah. Syarat wajib tinggi punggung dan kepala. Tankis. Itulah rupa yang paling tazallul, yang paling menghina diri ketika sembahyang. Ni keadaan yang paling tazallul, paling menghina diri, nungging. Sebab tu orang tua-tua kita kalau bubuh gambar sujud dinding. Sebab apa? Tu kita. Besar mana kita? Tu sujud. Kau orang besar sujud langit gitu. Tak kira siapa lah mu. Sujud dia. Ni manusia. Hamba Allah. Rukun lain sekali. Hak ni dak 2 kali mu kena buat gini tiap-tiap rakaat. Ni. Tankis dia panggil. Inilah rupa sujud, rukun yang paling tazallul, yang paling menghindari dalam sembahyang. Jadi syarat yang ketujuhnya kena tankis. Kita ambil 2 syarat aja. Kena bumi 7 anggota, tinggi punggung daripada kepala, ketika sujud daripada atas kursi. Boleh buat tak 2 syarat ni? Ni masalah dia. Ini problem dia. Problem duduk ganti rukun berdiri tak ada masalah. Atas kursi, atas lantai sama je duduk. Rukun i'tidal tidak, sama saja. Berkaitan untuk menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. 2 syarat macam mana? Letak 7 anggota di bumi, di tempat sujud, tinggi punggung daripada kepala. Ni hak isu dia. Tu kena perikir lagi lah kalau kita nak main atas kursi ni. Hak saya sebut dahulunya, orang yang memang contoh dia buat pembedahan mata. Dia buat pembedahan mata ni, dia memang tak boleh tunduk ke hadapan. Kalau dia duduk atas lantai, dia tanya masa sujud, gitu juga. Tak ada apa pun buat dia. Dia ada kan doktor pesan macam mana kan. Kalau duduk atas kursi, lepas daripada rokok i'tidal, ditunduk macam mana? Gitu juga. Duduk lantai pun, boleh tak kena bumi jangan kata? Orang bedah mata? Tak boleh. Boleh tak tinggi punggung dan kepala? Tak boleh. Maka dimaafkan sebab dia uzur. Maka duduk atas lantai ke duduk atas kursi ke masa sujud, tak ada masalah. Sama je. Pak Imam dia tak boleh buat. Sujud kena bumi 7 anggota. Dia tak boleh buat sujud tinggi punggung dan kepala sebab dia baru pembedahan mata. Tu contoh lah. Banyak lagi contoh yang lain. Orang sakit tulang belakang ke. Macam-macam lah orang ni. Dia jenis kaki dia straight. Kaki dia patuh straight. Jadi dia sujud ni, itu je dia buat. Dia tak boleh buat lah buat di kaki.
Dia masak lutut dia. Jadi kalau duduk latar pun sujud gitu juga. Tak ada buat apa pun. Rasa umpama ni, dia boleh duduk atas kursi pada masa sujud. Kena tak keadaan lah macam mana. Ada orang dia kalau sujud pakai dia kalau sujud je pakai apa? Meniarap lah. Ada orang tua. Dia orang tua, dia duduk. Dia sujud boleh, tapi dia sujud kat pakai lepek. Gitu lah, dah bangun dah lah. Mana dia ya tubuh mungkin capung, berisi sikit gemuk, dia orang sihat kan sampai duduk, dia tak boleh sujud. Sebab kalau dia sujud ni pakai meniarap. Maka disujud macam mana kalau dua atas latar? Sujud tunduk je. Setakat boleh. Jangan turun latar pakai meniarap. Setakat tu. Jadi setakat tu, ni atas latar ni, sujud gitu. Kalau gitu boleh semata kursi. Sebab dia sujud atas kursi pun gitu juga. Sama je. Ni kalau kita nak kipahkan mazhab Syafi'i lah. Kena cermat. Nak semayang atas kursi pada masa sujud, anda tengok situasi macam mana. Ada orang yang situasi yang dibolehkan, ada yang tak boleh. Tak boleh ni tak cukup syarat bagi rukun sujud, tak sah semayang. Jangan nak semayang atas kursi, turut orang semata-mata. Kena belajar molek lah. Ini mazhab Syafi'i. Tengok orang buat, tak sudut tanya ke dia lah. Mazhab lain dia mudah je buat syarat rukun sujud ni. Kalau mazhab lain, tu tak apalah tu. Orang tu sudut cara lah. Janji dia semayang je. Lepas tu dia mazhab mana? Dia mazhab international. Tak gitu dah lah dia. Dia mazhab international kata. Kita mazhab kapung, mazhab Syafi'i. Tak apalah. Dia mazhab international. Dia bawa balik Mekah. Dia tengok orang Mekah main kursi. Tak apalah. Mazhab Mekah. Biar ke dia ke lah. Orang tak cara lah. Kalau kita main kursi, kita kena belajar molek. Keadaan yang macam mana boleh semata khusyuk, keadaan macam yang tak boleh bayang atas kursi. Dan sunat tertib pada menghantar sunat itu atas aturan yang tersebut itu. Wallahu a'lam. Tak habis lagi tu bicara bab semata kursi tu, kita bicara semula lah. Berkaitan dengan semata kursi. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 56 baris yang 3 daripada atas. 56 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah wa tuzakkirul akhirah. Tu panjang lah tu. Kalau lepas kha dia fa tuzakkirul akhirah. Dia ejaan dia ada dua situ. Dulu aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegah kamu dari ziarah kubur. Tegah kamu daripada ziarah kubur. Dulu di awal Islam. Dulu di awal Islam, Nabi larang daripada mengziarahi kubur. Sekarang ziarahlah. Sekarang ziarahlah. Dahulu tegah tu, hukum tu telah dinasahkan. Hukum telah dinasahkan. Masuh dah hukum ni. Hak di awal umbi dipanggil mansukhah. Di hujung nasikh. Mana nasikh?
Sekarang, tu dia menghukumkan, dia membatalkan hukum dahulu. Apa dahulu? Aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Dulu. Dinasahkan dengan sekarang. Ziarahlah. Jadi mana? Umbi mansukhah. Hujung dia panggil nasikh. Di awal Islam memang dilarang daripada mengziarahi kubur. Sekarang fazuruha, ziarahlah sekarang. Nabi perintah. Kerana ianya boleh mengzahirkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Dia je gitu pula dah. Tadi tuzakirul akhirah. Terjemahan dia, dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Dia dalam bezah tu baca pendek lah. Akhirah. Atas tu tuzakirul akhirah. Jadi di awal Islam, Nabi melarang daripada mengziarahi kubur. Nabi larang daripada ziarah kubur. Kerana di awal Islam tu masih lagi ada perangai jahiliyah. Di antara perangai jahiliyahnya, mereka ni banyak pergi kepada kubur-kubur untuk menyembah. Itu dia pada masa jahiliyah. Jadi lepas daripada kedatangan agama, Nabi itu menjadi Rasul. Di awalnya, Nabi masih lagi melarang sahabat mengziarahi kubur. Nabi tak beri. Ada ni kubur sahabat ni Nabi tak beri. Kata Nabi kata sini, dulu aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Dulu aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Sekarang kemudian barulah Nabi membenarkan. Bukan Nabi membenarkan, bahkan Nabi memerintahkan. Sebab apa? Sebab tadilah di awal Islam, perangai masa jahiliyah tu masih lagi ada. Sebab itulah kita ni berkaitan dengan ziarah kubur ni, kita kena buat dalam keadaan sederhana. Buat dalam keadaan yang sederhana. Sebab pada masa kita sekarang ni, ummah Islam ni terkadang bukan hak jenis kuat akidah, faham agama. Kadang-kadang semangat ikut orang-orang gitu je. Orang mah beripo, mari syekh-syekh, dia ramah beripo, mari ada dengan dia. Orang duduk mengajar majlis surat tu tak menitah-menitah pun dia je. Dia hanya mari tanya orang ramah-ramah. Habis gitu. Jadi makna dalam ramah-ramah kita ni ada pelbagai. Jadi pada masa Nabi menjadi Rasul di awal tu, penekanan Nabi di awal Islam, penekanan akidah. Makna mantap akidah. Tapi di awal tu Nabi tidak membenarkan lagi ziarah kubur. Kemudian barulah Nabi membenarkan, bahkan Nabi memerintahkan supaya ziarah kubur. Jadi maksud sekarang ni nak ziarah kubur sederhana. Jangan buat macam dia sudah jadi berbentuk yang sudah berlebihan. Sebab sekarang ni ada dua golongan sekarang. Sebab memang pandangan ni pandangan yang bercanggah dengan jumhur 4 mazhab. Jumhur 4 mazhab sunat ziarah kubur. Jumhur 4 mazhab sunat ziarah kubur. Ada ni. Ada panggil terpencil bid'ah ziarah kubur. Tidak disunatkan ziarah kubur. Termasuk bid'ah ziarah kubur Nabi. Ni hak yang bercanggah dengan 4 mazhab lah. Gi kubur Nabi tu bukan kosak nak ziarah kubur Nabi. Kosak hati nak ziarah masjid Nabi, kemudian berhentilah di kubur Nabi. Dia letak gitu. Ada panggil terpencil lah. Bid'ah ziarah kubur, termasuk kubur Nabi pun bid'ah ziarah. Lepas tu
kosak di hati, ziarah masjid Nabi. Dah masuk masjid Nabi dah. Oh lah, ziarah kubur Nabi ada di situ. Dia kena gitu. Jangan pergi semata-mata nak ziarah kubur Nabi. Dia kata bid'ah, tak sunat. Ini hak bercanggah daripada 4 mazhab. 4 mazhab bukan kubur Nabi saja. Kubur mak ayah kita, keluarga kita sunat ziarah. Bukan kubur Nabi saja. Kubur Nabi sama telah lah. Hak golongan ni bid'ah ziarah kubur, termasuk kubur Nabi pun bid'ah ziarah. Tapi mereka ziarah kubur Nabi, mereka ziarah. Tapi mereka bukan kosak hati nak ziarah kubur Nabi. Kosak hati nak ziarah masjid Nabi, kemudian sekalilah dengan ziarah kubur Nabi. Ini ada pandangan. Sekarang ni ada orang yang tengok je ziarah kubur, dia faham kok lain. Dia faham orang ni sembah kubur lah, mitok dengan ahli kubur lah. Bid'ah, syirik nak bubuh. Dan ada golongan pula dia berlebih-lebihan ketika menziarahi kubur. Dia kena cermat ni. Dia gulu melampau ni, melampau dua belah. Hak satu tu dia tengok ziarah kubur, sembah kubur. Bid'ah, syirik. Dia nak tahu. Satu golongan pula, dia berlebih-lebihan. Kita ahli sunnah sederhana. Ziarah macam biasa. Ziarah kubur mak ayah kita, ziarah kubur alim ulama, ziarah kubur para-para awliya. Sederhana. Dia dulu-dulu kita ke mana-mana, memang kalau kubur para-para alim ulama, kita akan singgah ziarah. Tapi dalam percakapan kita tidak menjadikan itu satu tujuan utama. Tujuan utama, nak ziarah satu pondok. Siapa pondok tu? Nak singgahlah di kubur Tuan Guru Hak Asal. Ni kalau kita dulu. Tapi kita punya program kita tak ada sebut ziarah kubur, ziarah pondok. Tapi dia siapa pondok tu? Ni Tok Guru ni lapis kedua ketiga dah ada ni. Dia punya menantu, dia punya cucu menantu. Dia kadang Tok Guru pondok gitulah. Penggantinya bukan anak, menantu. Biasa pondok gitu. Anak lelaki ni kadang-kadang gitulah. Lepas tu hok jadi pengganti, murid. Hok belajar betul-betul, Tok Guru anak puan dia kepada murid dia tu. Jadi hok menantulah. Sebab anak lelaki tak boleh pilih. Anak lelaki boleh pilih. Menantu lelaki boleh pilih ke tak? Dia boleh pilih lah mana anak murid dia hok aling sekali. Kalau anak lelaki boleh pilih. Mu aling tak? Anak aku lah. Muda aling. Bukan anak aku. Boleh. Boleh pilih anak. Anak tak boleh pilih. Menantu dia pilih-pilih. Jadi pengganti biasanya menantu. Jadi kadang pondok tu, lapis kedua, ketiga dah. Kita akan, kita pergi dulu kat mana kubur Tuan Guru, arwah Tuan Guru Hak Asal. Kita ziarah. Tapi dalam kita program, kita ziarah pondok. Ziarah Tok Guru yang ada. Kita nak ziarah Tok Guru yang ada. Sambil kita pergi ziarah arwah Tok Guru yang pertama. Sekarang ni dok pergi mana-mana, nak ziarah kubur. Nak ziarah kubur. Dia tak ada letak nak ziarah pondok, tempat pengajian, nak ziarah Tok Guru yang sedang hidup tu. Lepas tu ziarah kubur, dok. Matlamat dia ziarah kubur, pondok tu dia ziarah juga. Tok Guru hidup dia ziarah juga, bukan dia tinggal Tok Guru tu. Tapi dia punya palotok dia kubur, bukan kepada pondok, bukan kepada Tok Guru hidup. Ini orang sekarang. Siapa aja kubur, siapa aja kubur palotok dia. Kata pelik kamu ni. Ini kena cermat. Sebab ziarah kubur ni di awal Islam Nabi teguh, Nabi larang. Kenapa? Kan di awal Islam ni perang jahiliah tu masih lagi ada. Jahiliah ni sembah kubur. Pada masa kita sekarang ni, kekuatan agama pada masa kita ni kuat sangat ke? Dia ramai-ramai tu adalah hak jenis. Lepas tu kata kena sederhana. Tadi ziarah kubur je, kamu sembah kubur Allah. Bid'ah ziarah kubur. Kubur Nabi pun bid'ah ziarah. Itu dia melampau sebelah. Hak ni ziarah tu gak berlebih-lebihan.
Dia buat tu agak berlebih-lebihan. Tu kena cermat sangat-sangat. Sekarang ni dia sudah jadi mari anasi-anasi luar yang tidak ada pada masa kita dahulu dengan tuan guru pondok asah. Dia banyak masuk pengaruh luar. Jadi pengaruh luar ni macam-macam lah. Pengaruh luar ni. Jadi masyarakat awam ni, hak baru nak belajar ni, jadi hak tu matlamat dia nya. Kelas-kelas fardu ain, tak ada mari mana. Kalau kubur dia nombor 1. Ada ni. Tu kata kena cermat. Sebab ingat baik, awal Islam, Nabi larang ziarah kubur. Sekarang, ziarahlah. Kemudian mula Nabi bukan membenarkan, bukan Nabi menyuruh ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ni boleh menzahidkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Kemudian ziarah kubur hak Nabi perintah ni orang lelaki. Orang perempuan insya-Allah minggu hadapan. Jadi kalau kitab kita Nabi dah ni, wallahu a'lam wa sallallahu ni, kita tak boleh masuk situ. Masuk situ dah nak undur dah lah. Tak nak undur dah. Tak nak undur dah. Ni pintu belakang nak habis dah ni. Kita kena baca semula hak tadilah dan sabdanya lagi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nak bicara pula macam mana orang perempuan ziarah kubur. Ziarah kubur Nabi SAW disunatkan lelaki dan perempuan. Ziarah kubur alim ulama, para awliya disunatkan bagi lelaki dan perempuan. Ziarah kubur ibu bapa macam mana pula? Ini pembicaraan berkaitan dengan hukum pekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.